Salam guys, so kali ni kita dah sampai ke episod ketiga dalam kita punya cycling structured workout. So untuk kali ni kita akan tengok lagi detail macam mana kita nak bahagikan masa ikut zone workout yang kita dah buat hari tu. Untuk simplifikan kita punya workout plan, so aku akan tunjukkan macam mana kita nak buat workout based on 3 zone punya plan. Untuk korang yang belum lagi tahu apa workout zone korang boleh tengok dekat video aku yang sebelum ni, sebelum kita pergi proceed terhadap kita punya workout schedule plan. Untuk 3 zone workout plan, dekat sini aku akan terangkan 3 workout plan yang selalu dibuat, iaitu first kali adalah pyramid, kedua adalah sweet spot dan ketiga adalah polarized workout plan. Pyramid workout plan ni, dia punya ratio adalah zone pertama sebagai yang paling banyak, zone kedua adalah yang sedikit kurang dan yang paling sedikit adalah dekat zone 3. So kalau kita tengok dekat situ, dia akan jadi satu pyramid bentuk zone 1 paling bawah yang paling besar, zone kedua antara sederhana besar dan zone ketiga adalah yang paling sedikit. Pyramid workout plan ni secara umumnya sesuai untuk semua orang, dan ini lebih-lebih lagi baik untuk orang yang especially baru start untuk cycling atau running, sebab yang ni akan buatkan kita biasakan dulu dengan zone 1 lebih-lebih lagi supaya kita boleh dapat improve dekat kita punya workout daripada masa ke semasa. So kalau korang yang baru start berjinak-jinak dengan cycling atau running, korang boleh start dengan pyramid workout plan ni dulu dan lebih biasakan dekat zone 1 especially, dan lepas korang dah sudah biasa dalam masa 2-3 minggu, baru korang boleh consider untuk pergi ke seterusnya workout plan yang lain. Ok, workout plan kedua dalam kita punya 3 zone workout adalah sweet spot workout plan. Antara zone 1, zone 2 dan zone 3, zone kedua dikenali sebagai sweet spot, iaitu tempat yang paling terbaik untuk kita training endurance. Untuk sweet spot workout plan ni, seperti nama dia, kita akan mainly target training dekat zone kedua. So zone kedua ni lebih kurang dalam 45% ke 70% daripada kita punya training. Dan zone 1 pula akan jadi zone kedua terbanyak dalam workout plan ni, dan diikuti dengan zone ketiga iaitu zone yang paling sedikit. Alright, so 3 zone workout plan yang paling last yang aku nak share dekat sini adalah polarized workout plan. Dalam workout plan ni, zone first kita akan consist of 80% hingga ke 90% daripada workout plan kita, dan untuk zone ketiga pula kita akan bump up kan dalam 8% hingga ke 20% daripada masa kita workout. Workout zone kedua pula yang kita katakan tadi paling terbaik untuk endurance, kita akan kurangkan dalam workout plan ni, iaitu antara 0% hingga ke 5% saja dalam polarized workout plan. Untuk polarized workout plan ni, dia adalah terbaik untuk orang yang inginkan short effort dalam bawah daripada 1 jam, ataupun walaupun ini sebagai counter intuitive, banyak yang suggest polarized workout plan ni untuk improve kita punya endurance, walaupun zone kedua iaitu kita katakan terbaik untuk endurance tadi adalah waktu yang paling sedikit kita buat dalam workout plan ni. Ok, untuk summarizekan 3 workout plan tadi, first kali adalah pyramid workout plan. So untuk pyramid workout plan ni, dia adalah terbaik untuk orang beginner dan juga secara umumnya sesuai untuk semua orang. Untuk workout plan kedua iaitu sweet spot workout plan, ini adalah sesuai untuk orang yang ingin improvekan endurance atau stamina. Dan last sekali, polarized workout plan yang mana kita increasekan zone ketiga dalam workout plan kita adalah terbaik untuk orang yang inginkan improve short effort atau improve FTP, dan baik juga untuk endurance. Alright, so jom tengok macam mana aku buat workout plan aku menggunakan aku punya template yang aku dah buat. Alright, so ini adalah template yang aku dah buat untuk kita kumpulkan macam mana kita punya cycling workout schedule. Untuk episod kedua, hari tu aku dah tunjukkan macam mana kita nak pakai template ni untuk tengokkan training zone kita. So dekat sini aku punya FTP adalah 135 dengan aku punya heart rate adalah 170. So ini adalah 3 zone workout aku. Alright, so kali ni kita akan tengok juga macam mana kita nak buatkan kita punya workout plan. Alright, so dekat bawah ni ada 3 item yang korang kena isi, iaitu first kali total weekly workout dalam minit, yang kedua adalah type of workout plan, dan yang ketiga adalah current workout week. So first kali untuk total weekly workout minutes ni, macam contoh aku nak buatkan contoh 3 jam punya workout plan. So dekat sini aku letak 180 minit. Alright, so type of workout plan sini kita boleh select dekat sini sama ada macam yang aku cakap tadi, sama ada pyramid, sweet spot atau polarized. So untuk aku select polarized sebab nak improvekan aku punya FTP atau short effort aku. Dan yang ketiga adalah current workout week. Alright, so macam contoh tadi, aku dah pilih type of workout plan sebagai polarized. Dekat bawah ni dia akan select zone 1 sebagai 90% dan zone 3 sebagai 10%. Zone kedua untuk polarized workout plan ni adalah 0%. Contoh kalau korang buat yang ni sebagai sweet spot, ni akan ubah macam ni. So zone kedua adalah 45%, zone pertama 50% dan zone ketiga adalah 5%. So, contoh kalau macam tadi aku buat 180 minit, sini aku pilih polarized,
So zone pertama aku kena ambil masa 162 minit dalam aku punya weekly workout, dan zone ketiga pula adalah 18 minit daripada zone weekly workout. Okay, so kita pergi kepada daily kita punya workout plan pula. Dekat sini aku letak rest day hari Rabu dengan hari Ahad. Korang boleh follow ni ataupun korang boleh adjust, ini ikut suka korang. So untuk macam mana kita nak buatkan kita punya workout plan ni adalah, first kali kita akan letakkan zone 3 dulu, baru zone 2 dan kemudian zone 1. So sebab untuk polarize ni aku letak tak ada langsung zone kosong, zone 2. So kita akan buatkan zone 3 dulu. So untuk zone 3 ni kita letak sebelum daripada rest day. Pada kat sini adalah yang paling banyak lah untuk kita buat effort. So first kali kat sini kita letak VO2 max. Yang ni korang boleh refer dekat sini, apa itu zone 3, apa itu zone 2, apa itu zone 1. Alright, so dekat sini aku letak, sebabkan ada untuk zone ketiga ni kebanyakannya like interval. Dekat sini aku letak 12 minit daripada 18 minit, dan dekat anaerobic ni aku letak 6 minit. So dekat sini contoh macam ni. Dekat zone 3 kita dah cukup, tapi zone 1 pula masih ada 162 minit kena letak. So aku target dalam setiap hari adalah 30 minit. So dekat sini aku target 30 minit. So sini adalah 30 tolak dengan 12. So lagi 144 minit kena letak. Yang kedua dekat sini adalah equal to, sama juga 30 minit target, tolak dengan 6. So lagi 120 minit yang kena letak. So yang ni aku boleh asingkan dekat hari-hari yang lain based on aku punya target. Macam contoh sekarang ni active recovery adalah memang relax saja. So ini kita boleh buat dalam masa sejam lah, sebab hari ni hari Sabtu aku letak. So yang hari lain pun aku nak buat dalam 30 minit. Contoh dekat sini 30 minit dan dekat sini 30 minit. So, jadi satu workout plan. Bila kita tengok kosong. Alright, kita boleh tengok lagi dekat sini macam mana kita punya workout line by zone. So hari Isnin adalah endurance, hari kedua adalah 18 minit zone pertama, dan zone kedua adalah VO2 max, sini 12. Dan hari Jumaat adalah 24 minit hari zone pertama dan 6 minit zone ke-3. Tapi nak ingatkan dekat sini, untuk zone ketiga ni ataupun zone kedua, better kita asingkan sebagai interval. Macam contoh dekat sini 12 minit. So maksudnya mungkin 3 minit zone ketiga, lepas tu diikuti dengan beberapa minit untuk zone pertama, dan kemudian kita pergi balik dekat zone ketiga. So macam ni interval kita adalah 4 kali 3 minit. Alright, so macam contoh dekat sini, kita dah pergi ke week kedua. So bila dah sampai week kedua, dia punya power punya effortnya kita increasekan, akan auto increase dalam 5%. Macam contoh zone keempat pula, dia akan lagi increase. Untuk hari pula tak increase, sebab kita punya hari kita akan sesuaikan dengan apa kita punya badan. So kalau badan kita dah cukup kuat, nanti dia akan sama hari tapi dia akan buat power yang lagi kuat. So kalau untuk hari korang tak perlu risau pasal benda tu, korang akan just follow dengan dia punya heart rate range. Tapi untuk power kita akan increasekan incremental dalam 5% setiap minggu. Tapi ini pun depends juga dekat korang. Kalau korang rasa contohnya week kedua tak dapat nak increasekan, so kita akan continue dengan week pertama punya pun tak ada masalah. Alright, so dekat sini mungkin ambil masa sikit. Korang kan boleh try dulu dekat mana yang korang rasa sesuai. Dan kalau ada problem bolehlah komen ke aku ke apa, nanti aku akan tolong kalau boleh. Alright, so ini saja untuk kali ni. Kita try lagi kita punya workout plan ni, dan kita tengok 2-3 minggu macam mana. Okay, so sampai sini saja kita punya video kali ni. So untuk next video aku akan tunjukkan konten-konten yang selanjutnya. Jumpa lagi kita dalam the next video. Ciao.